Bersama saya Zawazi Yusof dalam rentasan berita dan 4 paparan menarik untuk edisi 1374. Makan gaji buta kaki ponteng dan kegagalan yang dinafikan. Sejauh mana keikhlasan PAS membela Kelantan? Seru ahli UMNO undi DAP dilabel sebagai kafir. Kini pegar pula yang kantoi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. PAS kelihatan terus menafikan bahawa parti itu seolah-olah tidak peduli masalah rakyat di negeri yang diperintahnya seperti isu air, barangan keperluan dan masalah perumahan. 2 hari lalu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata ia satu anggapan yang tidak matang tanpa mengambil kira kerajaan PAS juga gigih berusaha menguruskan keperluan kehidupan rakyat. Seperti biasa, PAS lebih seronok menuduh kemiskinan dan kemunduran itu datangnya daripada pihak lain. Katanya PAS menghadapi banyak sekatan oleh kerajaan pusat bermula dengan Kelantan sejak zaman Perdana Menteri sekarang menjadi Menteri Keuangan sehingga kini. Dakwanya urusan keuangan yang wajib mengikut perlembagaan, perjanjian dan prinsip demokrasi tidak dihormati. Royalti petroleum tidak dinafikan kepada Sarawak dan Sabah tetapi dinafikan kepada negeri yang diperintah oleh PAS. Adakah kerana prinsip Islam yang dipegang oleh PAS? Kini penafian hak ini diikuti pula oleh negeri Terengganu, Kedah dan Perlis yang dilengah-lengahkan dengan pelbagai dalih bukannya dalil. PAS dapat membuktikan prinsip integriti dan tadbir urus yang beramanah walaupun dengan sumber keuangan yang terhad. Katanya menerusi tulisan minda Presiden PAS yang dimuat naik di Facebooknya. Abdul Hadi berkata UMNO dan Barisan Nasional BN pernah memerintah Kelantan pada tahun 1978 hingga 1990 ketika mereka turut menjadi kerajaan pusat. Malah tambahnya, UMNO BN lebih lama memerintah Terengganu dan Kedah pada masa semuanya memiliki kemudahan keuangan. Mengapa masalah itu tidak diselesaikan dan terus berkekalan? Apabila PAS mengambil alih pentadbiran, PAS diperlakukan dengan begitu banyak sekatan atau birokrasi dilengah-lengahkan. Mereka tidak pula melakukan sedemikian kepada Singapura ketika berada dalam Malaysia dahulu dan terkini kepada Pulau Pinang. Ahli Parlimen Barang itu turut memberi contoh apabila PAS bertahun dengan UMNO mencadangkan pindaan Berang Undang-Undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah atau RUU 355 bagi memindah hukuman sebatan kepada hukum Islam yang mendidik, bukan sebatan yang menyiksa mengikut Undang-Undang Barat. Sekejap, 1978 hingga 1990 tempohnya hanya 12 tahun. Berbanding ketika ini, Kelantan telah ditadbir oleh PAS hampir menjangkau 33 tahun. Kenapa pula UMNO yang disalahkan Hadi? Masalah air bersih dan kemiskinan di Kelantan bukan salah kerajaan pusat, tetapi kesombongan kalian yang tidak pernah kendur. Dapat duit royalti minyak sebanyak 400 juta ringgit baru-baru ini. Mereka buat apa? Mereka lebih rela menaikkan allowance exco dan berjoli katak dengan membeli kereta Mercedes untuk pimpinan atasan yang menjadi kekesalan rakyat sehingga ke hari ini. Kelakar betul Hadi ini. Ketika menjadi sebahagian daripada kerajaan bersama Mahyadin dan Ismail Sabri, Tuan Guru buat apa? Kenapa tidak tunaikan hajat Tuan Guru ketika itu? Atau seronok makan gaji buta selama 32 bulan tanpa berbuat apa-apa? RUU 355 entah ke mana. Takhta kaki ponteng tetap dipegang tanpa rasa ingin menyerahkannya kepada orang lain. Jadi Duta Khas Timur Tengah, apa hasil yang dibawa kepada negara? Sekadar kenyataan bodoh di minda Presiden, pelabur mana yang hendak percaya? Sesungguhnya 33 tahun di Kelantan bukan satu tempoh yang singkat. Dan selama tempoh itulah rakyat Kelantan dibiarkan dalam kemiskinan dan dinafikan hak mereka demi memberi laluan kepada penunggang agama, hidup mewah dan lupa diri. Jangan hanya tahu menyalahkan orang lain jika diri sendiri yang tidak pernah kenal erti ikhlas dalam perjuangan untuk rakyat. Seronok menyalahkan orang lain dengan pelbagai dalil dan hujah kosong yang melalut macam orang lain bodoh sangat. Gajah di lupuk mata tidak kelihatan, semut muncul jelas walau di seberang lautan. Demikianlah antara PAS, Haji Hadi, kaki ponteng, makan gaji buta dan kegagalan yang terus dinafikan.
Kenyataan yang dibuat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kemarin yang menyalahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai punca masalah dihadapi Kelantan adalah merisaukan. Demikian kata Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM. Menurut Ketua Pengarahnya Profesor Muhammad Agus Yusof, melalui kenyataan dibuat itu Abdul Hadi menyalahkan Anwar semata-mata selepas mengaitkan isu tersebut dengan jawatan Ahli Parlimen Tambun itu sebagai Menteri Keuangan. Menurut Agus, Anwar hanya menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1991 sehinggalah dipecat daripada parti dan kerajaan pada 2 September 1998 serta menjadi Perdana Menteri baru 6 bulan iaitu sejak 24 November tahun lalu. Peliknya, kenapa Presiden PAS tidak mempersalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi bos pada Anwar pada tahun 1991? Mengapa tidak dipersalahkan juga Menteri Keuangan sebelum dan selepas Anwar pada tahun 1998? Katanya dalam kenyataan yang dimuat naik di media sosial semalam. Semalam, Abdul Hadi menuding jari kepada Anwar kerana kononnya menjadi punca kerajaan Kelantan dan negeri lain yang ditakbir PAS disekat daripada menerima bantuan pusat. Katanya kesukaran tersebut berlaku ketika PAS gigih berusaha menunaikan tanggungjawab sebagai kerajaan. Akan tetapi PAS menghadapi banyak sekatan oleh kerajaan pusat bermula dengan Kelantan sejak zaman Perdana Menteri sekarang menjadi Menteri Keuangan sehingga kini katanya. Menurut Agus, beliau merasa pelik melihat bagaimana PAS cuba menyelesaikan isu di Kelantan apabila parti itu menjadi kerajaan pusat antara 2020 dan 2022 lalu. Saya pelik, selama 33 bulan semasa menjadi kerajaan pusat, apa PAS buat untuk bantu Kelantan? Adakah bersuara menuntut hak Kelantan? Usahkan bersuara. Kes royalti minyak yang sedang dibicarakan di mahkamah pun ditarik balik, katanya. Tambah bekas pensyarah universiti itu memang mudah untuk seseorang menyalahkan pihak lain dan mengabaikan kelemahan sendiri walaupun ia bercanggah dengan ajaran Islam. Sepatutnya, kata Agus, sebagai kerajaan yang mentadbir Kelantan sejak 1990, PAS mempunyai idea dan perancangan bagi memajukan negeri berkenaan. Tetapi sayang, idenya kering. Banyak kelemahan kepimpinannya disembunyikan dengan menggunakan isu bangsa dan agama. Inilah yang merisaukan saya. Berpuluh tahun menjadi kerajaan, masalah keperluan asas negeri pun tidak selesai. Jika ditegur, muncul pengkritik tegar yang marah-marah sedangkan tujuan teguran itu adalah untuk kebaikan negeri dan rakyat, katanya. Persoalannya di sini, adakah Abdul Hadi tidak langsung menyebut nama Tun Dr. Mahathir semata-mata untuk menjaga hati tunangannya itu dalam proklamasi Melayu yang kononnya untuk membela Melayu? Oh ya, 12 Syawal lalu, Abdul Hadi Awang bersama beberapa pemimpin parti itu menandatangani proklamasi orang Melayu yang diilhamkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perkara tersebut dikongsi pembantu Dr. Mahathir Abu Bakar Yahya di laman Facebook pada hari yang sama. Beberapa pimpinan tertinggi PAS yang diketuai Abdul Hadi Awang telah pun menandatangani menyokong proklamasi bangsa Melayu di hadapan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Katanya dalam hantaran itu. Video pertemuan itu beserta komen ringkas daripada Abdul Hadi turut dikongsikan di laman Facebook Proklamasi Orang Melayu. Adakah kerana itu maka Hadi langsung tidak menyebut nama yang sepatutnya? Atau takut putus tunang? Risau kalau musnah pula pelamin yang diangan-angankan? Di mana keikhlasan Hadi dan Kerajaan Kelantan dalam isu pembangunan negeri berkenaan? Anak muda dan rakyat Kelantan termasuk yang kini berada di negeri lain, tolonglah cari kaedah terbaik bagi memajukan kampung halaman anda. Penyelesaiannya mudah. Rakyat Kelantan sepatutnya dan sewajarnya keluar dari kepompong PAS dan memilih pemimpin yang komited untuk membangunkan negeri anda. Anak-anak sedang memerhati apa yang kalian sedang lakukan ketika ini. Ia satu kezaliman. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata tindakan memuat naik gambarnya yang diconteng seumpama khinzir bersama tulisan kafir sebagai sangat melampau. Saya sebenarnya banyak kali dikecam sebelum ini di media sosial tetapi tak pernah saya membuat laporan polis dan saya juga pada kali ini tidak meminta sesiapa membuat laporan. Walau bagaimanapun atas kehendak mereka sendiri mereka membuat laporan polis kerana terlampau sangat yang dilakukan mengubah muka saya khinzir dan menulis perkataan kafir di atas muka itu. Hanya kerana saya membuat satu kenyataan hasil daripada pertanyaan pihak media pada Jumaat lalu, katanya di Petik Media. Beliau berharap pihak polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengambil tindakan terhadap individu yang tidak bertanggungjawab membuat tuduhan jelik dengan mendakwa dirinya kafir. Saya kira pihak polis tentunya akan menyiasat perkara itu dan laporan terhadap SKMM telah dibuat mengenai pemilik akaun berkaitan sama ada ia akaun palsu atau tidak. Tentu ada pengendalinya atau organisasi tertentu. Saya harap ia diambil tindakan oleh polis dan SKMM. Saya
Saya tak mahu menyalahkan sesiapa, tetapi benda yang tak baik itu perlu dihentikan. Ia boleh berlaku kepada saya, maka ia juga boleh berlaku kepada orang lain. Kita mahukan keharmonian dalam berpolitik di negara kita, tegasnya. Menurut Ahmad, seseorang tidak boleh mengkafirkan dirinya hanya kerana meminta ahli UMNO menyokong DAP atas nama gabungan parti yang berada dalam kerajaan perpaduan. Ahli Parlimen Pontian itu menganggap tindakan yang dilakukan oleh pihak berkenaan juga melambangkan kerendahan ilmu mereka. Beliau mengingatkan bahawa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mak Yassin juga pernah sepentas dengan DAP. Saya pernah memaklumkan bahawa PAS pernah bersama DAP ketika gabungan Pakatan Rakyat sebelum ini. Parti Bersatu juga pernah bersama DAP dan Presiden PAS pernah menyebut undi calon DAP. Presiden Bersatu juga meminta undi calon DAP, tetapi kami tidak pernah mengkafirkan mereka, bidasnya. Ahmad yang juga Timbalan Menteri Keuangan Satu menegaskan seruan itu tiada kaitan dengan soal akidahnya sebagai penganut agama Islam. Ia tiada kaitan dengan akidah pun apabila DAP telah menandatangani deklarasi Malaysia pada tahun 2019. Mereka memperakui 4 perkara, iaitu Islam, Melayu, Raja dan Bahasa. Sekali lagi, apa yang saya sebut sebelum ini, saya kata bukan atas nama DAP tetapi atas nama Kerajaan Perpaduan. Kita saling bantu-membantu antara satu sama lain, katanya lagi. Carian Jom Channel mendapati hantaran yang melampau itu masih ditularkan di media sosial. Seorang pemilik Facebook bernama Kamarul Arifin Lamin membuat naik wajah Ahmad yang mirip khinzir dengan caption Ahmad Maslan jatuh kafir murtad, seronok jadi babi baruah DAP. Tak keterlaluan jika dikafirkan MP UMNO Pontian Mat Maslan ini selepas kita tengok dia suruh orang UMNO dan orang Melayu sendiri untuk undi kafir DAP. UMNO semakin rosak. PH dah lama kita tahu dipenuhi golongan kafir dan munafik, tulisnya dalam hantaran di Facebook. Perbuatan menyakiti seseorang tanpa bukti termasuk mengkafirkan adalah satu dosa besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58 yang bermaksud, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Malah berhubung perbuatan kafir mengkafir ini, Nabi SAW telah memberi amaran menerusi sabda baginda yang bermaksud, mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya, berdasarkan hadis sahih, sesiapa yang mengkafirkan orang yang tidak kafir, maka hukumnya kafir tersebut akan jatuh kepadanya. Justru berhati-hatilah apabila mengeluarkan kenyataan mengkafirkan pihak lain hanya kerana perbezaan fikrah politik dan kebencian yang melampau. Tidak kira sama ada tuduhan itu dilemparkan kepada pemimpin UMNO maupun penganut Islam yang berjuang di dalam Pakatan Harapan dan DAP, hukumnya tetap kembali kepada pihak yang menuduh tanpa bukti. Inilah akibatnya apabila terlampau taksub kepada kepercayaan karut bahawa kunci syurga berada di tangan mereka. Seorang ahli perniagaan Muhammad Hussein Muhammad Nasir atau lebih dikenali sebagai Datuk Roy hari ini didakwa di Mahkamah Session atas 3 tuduhan terbabit rasuah bernilai 2.64 juta ringgit berhubung program Jana Wibawa termasuk RM640,000 untuk dorongan agar tidak mereman anak bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadi Mak Yassin iaitu Datuk Fakhri Yassin, lapor Berita Harian. Turut didakwa secara berasingan Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Muhammad Rashidi Muhammad Said kerana meminta rasuah RM400,000 dan menerima rasuah RM240,000. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama meminta rasuah sebanyak RM2 juta daripada 2 individu yang dikenali sebagai Siti Dalina Berhan dan Said Farid Said Ahmad Al-Atas di Jalan 14 Palang 1, Kampung Melayu Kepong. Ia sebagai dorongan menukarkan pertuduhan lebih ringan, menukar keterangan tertuduh kepada saksi dan mengurangkan wang jaminan terhadap kes pendakwaan yang dihadapi Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Muhammad Hussein juga didakwa bersama Muhammad Rashidi secara rasuah meminta wang tunai RM400,000 dan menerima RM240,000 masing-masing daripada Siti Dalina dan Said Farid sebagai dorongan untuk tidak menahan Reman Fakhri
semasa siasatan SPRM. Menurut laporan, dua kesalahan itu dilakukan di sebuah restoran di Lorong Kurau Bangsa antara jam 9 malam hingga 11 malam 5 Mac lalu dan restoran makanan segera di Desa Seri Hartamas jam 2 petang hingga 4 petang pada 6 Mac lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Sebelum ini, media melaporkan Muhammad Hussein didakwa oleh SPRM menjadi perancang utama dalam siasatan kes meminta dan menerima rasuah bernilai RM400,000 bagi mengelakkan siasatan membabitkan program Jana Wibawa. Beliau ditahan ketika memberi keterangan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009 di pejabat SPRM pada jam 3 petang 13 Mac lalu. Bagaimanapun, Muhammad Hussein dan Muhammad Rashidi mengaku tidak bersalah atas pertuduhan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mahkamah menetapkan 7 Julai ini untuk sebutan semula kes. Hakim Suzana Hussein memberi ikat jamin sebanyak RM15,000 kepada Muhammad Hussein dan RM10,000 untuk bekas pegawai SPRM terbabit. Nampaknya jaring SPRM untuk mencekup mereka yang terpalit dengan skandal Jana Wibawa semakin melebar. Malang sekali pegar yang diharap menjaga padi turut sama didakwa memakan padi. Sudah elok ada pekerjaan, gaji tetap, allowance dan pencen. Hilang segala-galanya jika sabit kesalahan kerana terpedaya dengan longgokan kekayaan segera yang diketahui haram. Di manakah kesilapan dalam sistem pendidikan kita dan proses pengambilan kaki tangan SPRM sehingga pegawai sendiri turut didakwa rasuah? Mujur Perikatan Nasional tidak berjaya memperolehi kemenangan mutlak untuk membentuk kerajaan. Jika mereka berjaya, sudah pasti pegar terus bermaharajalela. Hoi hoi ya hoi setelah SPRM menjalankan siasatan, maka ramai yang kantoi. Syabas SPRM, teruskan menjalankan tugas dengan jujur dan cekap seperti yang dituntut agama dan profesionalisme kalian. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.